Jalan kok tu, jalan kok ni. Orang pun tanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah, apa ni buat gapo dia ni beledi so, karuk api so ni. Tujuan gapo dia ni? Buat api, bawa bunggu api, bawa air ni. Dia kata hamba bawa air ni hamba nak padam neraka. Orang boleh redha kepada Allah dan Allah boleh redha kepada dia. Siapa dia? Dan yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhan dia. Zalika liman khasyiya rabbah. Semua benda itu kita redha dan kita diredai Allah bagi orang yang takut Tuhan. Kalau orang tak takut Tuhan, kita kata jangan duk marah sangat gak Tuhan ke. Marah lagi. Orang tak takut Tuhan. Tapi kalau orang takut Tuhan, saya takut siapa dia kau saya nak marah Allah. Siapa dia kau saya nak kritik Allah. Saya takut dengan dia. Dalam 1 minit, dalam 1 detik, dalam 1 saat dia boleh hancurkan 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Tak payah guna bom, tak payah guna bom. Dalam mata 1 detik, tak payah. Hancur semua makhluk boleh. Ambo ni tak tahulah makhluk paling halus sekali debu sahaja. Takut ambo nak kritik Allah. Dia ada kuasa dengan gapo. Tak layak ambo sebagai hamba ni nak mengkritik Allah. Maka orang yang takut kepada Allah barulah boleh redha kepada Allah dan Tuhan akan redha kepada dia. Kita nak tahu setara mana kita ni dengan Allah, kita tengok Allah dengan kita setara mana. Kalau kita sayang Allah, Tuhan sayang kita. Kalau kita redha dengan Allah, Tuhan redha kita. Lagu tu. Jangan dok tikalik Tuhan, tikalik kita. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia, akan Allah, dengan syurga seperti firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya adapun orang yang takut akan makam Tuhannya. Tuhan pun ada makam, yakni kedudukan Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan. Kita takut Allah sebagai Tuhan kita. Dia boleh buat apa saja, dia boleh buat apa saja. Tuhan kan? Dan menegahkan ia dari dirinya daripada yang disukainya. Pertama dia takut ke Tuhan. Khafa maqama rabbih. Kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan nafsu daripada hawa keinginan dia. Yakni menahan hawa nafsu daripada keinginan nafsu yang tidak betul. Kerana apa? Nafsu ni terbahagi kepada 2. Nafsu yang baik, nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat jangan ikut. Nafsu amarah nama dia. Nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Ni 3 nafsu ni jahat lagi. Ada jahat lagi. Manakala nafsu baik pula, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ni nafsu yang baik, ni kena ikut. Kerana nafsu-nafsu ini diri kita. Diri ni dia akan berubah daripada baik jadi jahat, daripada jahat jadi baik. Tak ada istilah kita naik makam. Ada orang perbahasa bab makam. Ambo dia jadi baik tak jadi jahat dah lah. Engkau jadi baik kan? Tak mungkin jadi jahat. Tak. Nafsu ni dia pelik. Kita duduk jadi wali dah, betul jadi jahat. Betul hari ni jadi suhuk dah, jadi baik dah, jadi jahat. Terus jadi jahat, jadi baik pula hari ni. Jadi nafsu ni tak stabil. Apabila naik ke nafsu mutmainnah, boleh kau tak turun kepada nafsu lain? Boleh, katanya ulama. Boleh. Tidak mustahil benda tu berlaku. Duk naik nafsu radiyah, nafsu mardiyah, mulut jadi masing dah, kecek khamak dah. Tiba-tiba turun pula kepada nafsu mulhamah pula. Boleh? Tak ada masalah apa. Sebab makam ni dia boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun. Ada ulama kata kalau jadi tok wali boleh jadi bukan tok wali pula. Mula-mula jadi wali, lepas tu kena pecat. Boleh. Ada kata tak. Apabila seorang dah jadi wali kekasih Tuhan,
tak mungkin sudah dipecah. Kecuali tak jadi wali lagi, maka boleh mungkin turun. Tapi dia jadi wali, tak boleh. Maka bahawasanya syurga itu tempat kediamannya. Maka Tuhan kata, orang yang takut dengan Tuhan, kedudukan Tuhan, dan tahan nafsu dia hak jahat, jangan ikut, maka adalah syurga bagi dia. Hak ni hak zahir dah. Hak zahirnya Tuhan akan beri syurga kepada orang yang lagu ni. Hak batin pula Tuhan akan beri makrifat. Tuhan akan beri perkenalan dengan Tuhan. Maka orang masuk syurga, di samping dapat syurga makhluk, dapat juga syurga ajilah. Syurga ni ada dua, syurga ajilah dengan syurga ajilah. Syurga ajilah, syurga segera, yakni makrifat dengan Tuhan, kenal dengan Allah. Ketika atas muka dunia lagi boleh berkenalan dengan Allah kalau orang kenal lagu ni. Manakala syurga ajilah, syurga yang akan datang, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang kedudukan lagu ni boleh dua-dua. Syurga ajilah, syurga segera, maka makrifat pun boleh. Syurga ajilah, syurga yang akan datang pun boleh juga. Dua-dua boleh. Dan firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dua syurga. Syurga mana dua syurga? Kata 8 syurga, ni kata dua syurga. Ulama khilaf menurut syurga. Ada kata syurga ni dua sahaja, lepas tu ada kata sahaja syurga. Lepas tu nama Jannatul Khuldi, Jannatul Firdaus tu bilik-bilik di dalam syurga. Syurga hanya ada satu saja, tetapi bilik-bilik dia, kelas-kelas dia, hak paling tinggi sekali, istimewa sekali bilik dia adalah syurga Jannatul Firdaus. Lepas tu ada kata syurga, ada kata syurga ni dua. Ni hadis Al-Quran ni kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Syurga tu ada dua. Ada kata dak syurga tu dua ni maknanya syurga zahir dengan syurga batin. Syurga batin tu ilmu makrifat, zauq, perasaan dengan Allah, rasa berkenalan dengan Allah. Atas muka dunia boleh rasa dah. Ada kata syurga tu pak. Adalah berapa syurga. Hak lain tu nama saja, hak sabitnya pak saja. Jadi khilaf ulama dari sudut syurga ni ada berapa. Jadi kalau kita kata syurga ni tak jadi kafir. Hak penting dia beriman dengan syurga. Syurga ni apa dia? Satu tempat, satu taman, satu tempat yang sangat indah yang Allah Ta'ala jadikan untuk hamba-hamba dia yang taat di atas muka bumi. Tempat tu dinamakan syurga. Ada dah lah ni kau dari akhirat baru buat. Hak tu khilaf ulama juga. Hak penting beriman dengan syurga dan neraka. Kita percaya adanya syurga, adanya neraka. Bukan khayalan. Benda tu wujud sungguh. Ada yang kata syurga ni hanyalah khayalan, hanyalah makrifat Allah Ta'ala saja. Salah juga. Jadi syurga ni kena ada dua-dua, hak zahir ada, hak batin ada. Faslus salis, fasa yang ketiga fi zuhdi. Fasa yang ketiga pada menyatakan zuhud. Adapun zuhud itu, ni sifat hati kita kena ada dah. Takut ke Tuhan. Kuat tak kuat takut tu suku pasal. Ada orang takut bila tangan kita sebut nama Tuhan. Muduk marah hujan-hujan. Bapa duk hujan lah ni kita ada apa orang tegur dia. Tuhan buat hujan. Dia pun senyap lalu. Takut setara tu pun jadi dah. Bila kita kata Tuhan kau buat hujan. Dia pun teringat Tuhan. Senyap lalu. Tak kata, tak ngepek, tak gapo. Orang takut. Ada orang ingat semacam takut semacam Tuhan. Tengah buat semaya, tengah taat, tengah duk zikir pun takut lagi Tuhan. Macam-macam lah. Hak penting biar ada hati tu perasaan takut dengan Tuhan. Jangan kata Tuhan nak marah, hak kerja lagu ni Tuhan marah. Ikutlah. Biar Tuhan marah. Sudah orang ni. Tak ada langsung perasaan takut, jangan. Kita tak sudah buat majzub lah. Majzub tak takut ke Tuhan lah, berapa dia lah. Jangan. Orang fana tak sedok kira dah. Perkataan orang fana
wali-wali duk tengah mabuk, tiba-tiba dia bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan dia takut ke Tuhan. Jadi apa dia? Ya Allah ya Tuhan aku. Ikutlah apa dia? Cerita Rabi'atul Adawiyah. Bawa apa dia? Bawa api, bawa air. Tengah hari cincin, bawa air so. Bawa beledi, bawa api. Jalan pergi kok tu, pergi kok ni. Jalan kok tu, jalan kok ni. Orang pun tanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah, apa ni? Buat apa dia ni? Beledi so. Karuk api so ni. Tujuan apa dia ni? Bawa api, bawa punggung api, bawa air ni. Dia kata hamba bawa air ni hamba nak padam neraka. Nama nak pergi cucu neraka biar padam. Patu api ni buat apa dia? Hamba nak bakar syurga. Apa? Sebab dua ni lah orang tak sembah Tuhan betul-betul. Orang sembah pada dua ni. Orang sembah pada syurga, orang nak gila kepada syurga, tak gila ke Tuhan. Orang takut ke neraka, tak takut ke Tuhan. Barang lagu ni syirik. Sudah dia mari ahwal dia. Jangan ikut perkataan dia. Kita tak mari perasaan siapa perikat lagu tu, jangan nak ikut perkataan orang lagu tu. Jadi kata-kata pok dia ketika fana tidak boleh jadi hujah. Tidak boleh buat berhujah. Maka manusia ini katanya Imam Haddad di dalam mata hikayat dia kata perkataan manusia, perkataan ni kena takwil. Kena takwil kerana dua. Perkataan ni ditakwil kerana dua sebab. Pertama, kerana terlalu sempurna, maka kita takwil. Kita takwil perkataan itu kerana dia terlalu sempurna. Seperti ayat Al-Quran menunjukkan Tuhan itu sama dengan makhluk, maka kita takwil ayat Quran itu kerana Tuhan terlalu sempurna. Apabila Tuhan itu sempurna, maka ditakwil ayat Quran itu kerana kesempurnaan Tuhan. Dia panggil ditakwil kerana sempurna. Kedua, ditakwil kerana kekurangan, kerana aib benda ni. Apa dia? Perkataan wali tengah majzub. Maka perkataan dia kita kena takwil. Takwil kerana sempurna dia, tak kerana dia kecek ada kelemahan. Nampak pelik. Maka takwil ni terbahagi kepada dua, kerana kesempurnaan dan kerana kekurangan. Maka kita terpaksa takwil ayat-ayat tutup wali ni supaya betul dengan syariat Allah Ta'ala. Apa? Kita takwil kerana dia terlalu hebat kau, kecek lagu majzub lagu ni. Bukan. Kerana kecek majzub ni aib, salah, maka terpaksa ditakwil kerana kekurangan, katanya Imam Haddad. Takwil ni terbahagi kepada dua. Takwil kerana kesempurnaan, takwil kerana kekurangan. Jadi lagu tu takut kepada Tuhan. Kau apa dia? Ada benda-benda perkataan tok wali menunjukkan kepada gapo-gapo yang tidak layak. Sebab tu tok wali dia tak kecek rahsia-rahsia dia. Ifsya'us sirri kufrun. Menyebarkan, menceritakan rahsia-rahsia. Tok wali ada rahsia dengan Tuhan. Perasaan dia dengan Tuhan. Jangan royak kau orang, Tuhan kata. Mu rasa gapo-gapo dia, ilmu ko, makrifat ko, hak mu boleh tu, mu jangan royak kau orang. Sir, jangan royak rahsia ni. Kalau mu buka, kufrun. Kupu selalu. Orang lain tak akan faham perasaan mu dengan Tuhan, maka dia akan kata mu ni kupu. Dia akan kata mu ni kupu.